Ya Ustaz, tunggu dia button record bermula. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam An-Nadi Semakir Kuliah Subuh pada hari Ahad 3 Julai 2022 yang bakal disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman An-Nadi SPM 1996. Alhamdulillah kita bertemu kembali seperti biasa pada setiap bulan pada minggu pertama Sabtu Ahad dan minggu kedua Sabtu Ahad. Dan diteruskan dengan kuliah subuh Juzuk Amma Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita membuka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seterusnya dijemput kepada Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman untuk menyampaikan kuliah beliau. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa liman sara ala nahjihi wastanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan inayah daripada Allah juga dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan dan menyambung perbincangan kita dalam tafsir Juzuk Amma. Dan Alhamdulillah pada pagi ini 3 Zulhijjah kita sama-sama telah pun memasuki fasa dalam 10 hari yang terhebat dan teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah seyogianya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ruang dan kesempatan untuk bersama-sama dalam hari-hari yang hebat dan hari-hari yang mulia inilah. Dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Presiden, Tok Red, seterusnya guru-guru, para asatizah, guru-guru yang saya kasihi, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. InsyaAllah pada pagi ini sebenarnya terskip saya prepare surah Al-Fil. Saya prepare surah Al-Ma'un. Rupa-rupanya kita surah Quraisy pagi ni. Tak apalah, patah baliklah. Kita surah Quraisy. So nanti note saya akan bagi kemudian kepada tuan-tuan. Kalau surah Quraisy kita pendek je, mungkin habis awal sikit pagi ni. So tak apalah, boleh pergi breakfast awal. Kepada yang nak breakfast, kepada yang nak berpuasa silakan terus berpuasa. Bismillah. Okey. Baik, pada pagi ni kita akan sama-sama melihat kepada satu surah, namanya surah Quraisy, yang merupakan surah Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 4 ayat sahaja. Ayat yang sentiasa dipilih bagi mereka yang ingin meringkaskan solat. Bukan semata-mata ingin meringkaskan, tetapi meringkaskan kerana mungkin wujud keperluan. Maka kita tengok dulu, namanya surah Quraisy, surah yang membicarakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada penduduk Mekah. Sebab apa? Sebab Allah Taala memberikan ruang kepada mereka untuk kemudahan logistik dan kebebasan keluasan logistik, atau kemudahan logistik dan kebebasan jalan perdagangan. Maksudnya trade lah, trade route antara Mekah ataupun Hijaz dan Syam.
iaitu juga ke Yaman. Apabila mereka ke Yaman pada waktu sejuk, dan ke Syam pada waktu panas, untuk memperbanyakkan ataupun mengembangkan perniagaan mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada mereka dari sudut keamanan, kestabilan, tidak ada pun pertentangan, perkelahian waktu mereka berniaga dalam keadaan yang sangat stabil dan harmoni, tanpa ada pertembungan di antara satu sama lain. Maka Allah menyuruh mereka agar mensyukuri ketenangan itu, mensyukuri nikmat itu dengan beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Baik. Nama surah ini sebagaimana yang direkodkan adalah surah Quraisy, dan dinamakan surah Quraisy ini sebab perkataan pertamalah li'ilafi Quraisy, iaitu kebiasaan orang-orang Quraisy. Dan tidak ada nama lain yang seumpamanya di dalam Al-Quran disebut oleh Al-Imam Al-Fairuz Abadi. Dia kata dinamakan surah Quraisy sebab Allah menyebutkan tentang ilaf, tentang ulfatuhum fiha. Maknanya sesuatu yang menjadi ketenangan, kesukaan, menjadi keseronokan di jiwa mereka. Ini menunjukkan kepada kemuliaan orang Quraisy. Baik. Nama kedua surah dia surah Li'ilafi Quraisy. Yang ni orang Melayu selalu sebutlah Li'ilafi Quraisy. Sebab dikatakan surah ini dinamakan juga dengan surah Li'ilafi Quraisy daripada Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu taala anha, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Faddalallahu Quraisy bi sab'i khisalin lam yu'tiha ahadan qablahum wa dzakara minha wa nazalat fihim suratun minal Qur'an lam yadhkur fiha ahadun ghairuhum ya'ni li'ilafi Quraisy." Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelebihan kepada orang Quraisy dengan 7 perkara. Kata Nabi SAW. Apa 7 perkara tu? Anni minhum, aku daripada kalangan mereka. Wa anna nubuwata fihim, dan kenabian berlaku di kalangan mereka. Wal hijabata wasiqayata fihim, begitu juga kerja-kerja mengganti kelambu Kaabah dan juga memberi minum dan makan kepada para jemaah haji adalah tugasan mereka. Wa anna Allah nasarahum 'alal fil, Allah Taala telah membantu mereka mengalahkan tentera bergajah. Wa annahum 'abadullah 10 sinin la ya'buduhu ghairahum, dan mereka menyembah Allah 10 tahun yang tidak mana mereka menyembah selainnya. Wa anna Allah anzala fihim suratan minal Qur'an, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada mereka surah daripada Al-Quran, dan Nabi membaca surah itu li'ilafi Quraisy. Baik. Jadi sebagaimana juga dibaca ataupun disebut oleh Ahlus Salaf, bahawasanya Amr bin Maimun kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salat bersama dengan kami pada waktu maghrib, maka dibaca dalam rakaat pertama At-Tini wa Zaitun, dan yang kedua Alam Tara Kaifa wali ilafi Quraisy. Dia gabung 2 surah tu sebab macam ada kesinambungan antara surah Al-Fil tu, keselamatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, terus disambung dengan keselamatan pula dari sudut, jaminan keselamatan pula dari sudut trade route ataupun jalan perdagangan dan keluasan perniagaan. Okay. Baik. Itu nama yang kedua. Maka ada juga yang memberi namanya seperti mana ulama-ulama Tabrasi, Ibn Jauzi, Syaukani bagi nama dia surah Li'ilafi. Surah Li'ilafi. Okey. So ada tak fadilat surah ni? Ada direkodkan dalam satu hadis bahawasanya cuma hadis ni berstatus maudhu'. Maudhu' ni fabricated. Fabricated ni maksudnya hadis yang direka lah. Okay. Siapa baca surah Li'ilafi Quraisy,
u'tiya minal ajri 10 hasanat bi'adadin min tafan bil Ka'bah wa atakafa fiha. Siapa baca surah Li'ila fi Quraisy ni akan diberikan pahala 10 kali ganda sebanyak bilangan orang yang melakukan tawaf di Kaabah dan beriktikaf di dalam Masjidil Haram. Jadi ini hadis ni boleh dengar je, tapi dia fabricated. Fabricated maksudnya hadis maudhu' lah. Hadis yang kita tak boleh hatta dalam fadilat amal pun kita tak boleh pakai. Okay. Alright. Baik, kita teruskan dengan tafsiran surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy ayat pertama. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik. Li'ila fi Quraisy, kerana kebiasaan orang Quraisy. Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut ilafihim? Ilaf allafa syai'an yu'allifhu ilafan. Maknanya terbiasa dengan sesuatu. Menjadi, kalau setengah-setengah sebut min da'bihim wa dandanihim, sesuatu yang menjadi rutin mereka. Okey. Rutin mereka. Jadi demi kesukaan orang-orang Quraisy. Baik, Quraisy ni adalah keturunan An-Nadhr ibn Kinanah dari kabilah yang bermacam-macam. Nadhr bin Kinanah ni dekat root berapa yang kat silsilah Nabi. Silsilah keturunan Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin bin Hashim bin kemudian tengoklah bin Qusay bin Kilab. Sampai bila? Sampai mana? Sampai An-Nadhr ibn Kinanah. Baik. Itu adalah jolokan untuk semua keturunan nenek moyang Quraisy. Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Okey. Atas daripada Fihr, semua keturunan Kinanah diberikan nama Quraisy adalah tasghir, isim tasghir. Kalau kita belajar bahasa Arab, isim tasghir. Kalau Asad ni singa, kita bagi nama dia Usaid. Usaid tu macam tasghir, macam panggilan dia. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil pengecilan. Pengecilan ni bukan maksud mengecilkan dari sudut apa, tetapi nak lebih mesra begitu. Ya. Kalau Quraisy maknanya dia lebih dekat dengan jiwa. Dia macam panggilan manja lah, lebih kurang lah ya. Contoh bila kita gunakan tasghir ni adalah untuk menunjukkan hub wal anan, untuk menunjukkan kasih sayang dan cinta. Contoh Nabi panggil kepada Anas bin Malik, Nabi panggil dia Unais. Dia tak panggil Anas, dia panggil Unais. Jadi dia panggil nama manja lah, lebih kurang gitulah. Nama timangan, tu dia payah benar aku nak jumpa, terima kasih. Nama timangan, bolehlah timangan, nama manja, nama tapi nama timangan kita ni macam-macam. Kalau orang badan besar sikit orang panggil Bob, gitulah kan. Kalau ni lain, tapi ini dia pengecilan daripada nama asal, tapi dia ada bentuk tasghir, pengecilan, panggil dengan nama yang lebih ringan daripada nama asal itu, untuk menunjukkan kecintaan dan juga kesayangan lah, gitulah. Baik, Quraisy, kalau ikut sandaran Quraisy, siapa-siapa pergi Mekah jumpa tempat jual minyak atar Abdul Samad Al-Quraisy. Quraisy itu Quraisy lah tu. Orang Quraisy lah tu. Okey. Apa maksud Quraisy? Qarsh tu adalah seekor ikan laut yang kuat. Itu maksud dalam bahasa Arab lah. Baik, itu adalah Quraisy lah. Apa maksud Quraisy? Ila fihim, ni hari ni Abi Hawai. Dr. Irwan jangan tanya banyak sangat, saya tak boleh jawab. Kan? Dr. Irwan dia suka tanya. Jadi demi kebiasaan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala merekodkan satu kegembiraan orang-orang Quraisy. Ini adalah satu satu bentuk
macam kredit lah, satu bentuk kredit. Sudahlah Allah selamatkan Quraisy ini daripada tentera bergajah. Kemudian disebut pula tentang benda yang menggembirakan mereka. Seolah-olah sangat banyak benda-benda yang Allah Ta'ala nak pujuk hati Quraisy ni. Okay? Nak pujuk mereka. Nak pujuk mereka untuk beribadah ataupun untuk menjadi ahli tauhid. Jadi kebiasaan mereka disebutkan dalam ayat ini, ila fihim rihlatash syita'i was-saif, iaitu kebiasaan mereka, kecintaan mereka, benda yang mereka suka untuk lakukan adalah rihlah musim sejuk ke Yaman, sebab Yaman lebih panas sikit, so musim sejuk dia kurang syadid, kurang hebat kesejukannya. Sebab kalau di Madinah ni dan juga di Mekah pada musim sejuk boleh capailah juga 2 degree, 1 degree. Boleh lah kan, bagi orang-orang yang pernah duduk dekat negara-negara Eropah ataupun dekat yang negara yang bersalji banyak, itu biasa tu kan, below 0 degree pun ada kan. Tapi kalau di Mekah ni, Mekah Madinah, dia boleh pergilah 1-2, tapi kesejukan di Mekah dengan Madinah ni, dan di Madinah lebih sejuk sebenarnya, adalah disebabkan oleh dia lain sikit, sebab angin dia tu dia sejuk, bukan sejuk basah, dia sejuk kering. Jadi bila sejuk kering, angin dia sangat berbahaya. Dia boleh menusuk ke dalam tulang dan menjadikan kita sakit lah. Okay? Jadi itu dia orang pergi ke Yaman. Wa fi saifi, dalam musim panas mereka pergi ke Syam untuk mutajarah. Mutajarah ni maksudnya berniaga lah, dan tujuan-tujuan yang lain. Thumma yarji'una ila baladihim aminin fi asfarihim li'azamatihim 'inda an-nas likaunihim sukan haramillah. Jadi mereka itu pula dalam sepanjang perjalanan itu diberi keamanan, maksudnya diberi keselamatan, kerana mereka adalah merupakan manusia yang terhormat di kalangan masyarakat, dan kerana mereka ini adalah penduduk-penduduk di dalam haram Allah, maknanya penduduk-penduduk di sekitar Masjidil Haram, dalam tanah haram, dan siapa yang mengenali mereka pasti akan menghormati mereka, dan siapa yang associate bawa ilaihim tu. Bawa ilaihim tu maksudnya siapa yang associatekan diri mereka dengan Quraisy, maknanya geng lah, buat trading ke, business ke, whatever ke, buat joint venture ke, whatever ke, buat partnership ke apa ke, dan berjalan bersama-sama mereka itu, maksudnya menumpanglah kemegahan dan kegahan orang Quraisy ni. Dan ini adalah keadaan mereka dalam trading mereka, dalam perjalanan dan rihlah mereka dalam musim rihlatash syita'i was-saif. Rihlatash syita'i was-saif maknanya perjalanan pada musim panas dan musim sejuk. Maksudnya musim tu pun Tuhan sebut. Itu menunjukkan kepada detailnya apa yang Tuhan nak cerita dekat kita mengenai mereka. Allah Ta'ala memberi kehormatan kepada mereka itu dalam ayat yang lain, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim. Tidakkah mereka melihat bahawasanya kami menjadikan untuk mereka itu haraman amina, tanah haram yang selamat, sejahtera, yang aman, damai. Wa yutakhattafu an-nas min hawlihim, dan manusia berkerumun mengerumuni mereka. Mengerumuni itu maknanya nakkan associate, duduk dengan Quraisy, dan juga nakkan bermuamalah dengan orang Quraisy. Begitu juga mengerumuni tanah haram itu dengan datang untuk berdagang ataupun melaksanakan haji lah. Macam orang yang sekarang ni. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kedua-dua perkara ini dan menyebutkan tentang kesukaan ataupun kegembiraan orang Quraisy. Baik. Thumma arsyadahum ila syukri hadhihi an-ni'matil 'azimah. Kemudian Allah Taala memberi panduan kepada mereka agar mensyukuri nikmat ni.
apa nama tu, apakah nikmat yang mereka telah apa nama tu kecapi. Sebab apa? Sebab bila dapat nikmat, benda yang pertama sekali kita kena buat adalah syukrullah. Apa maknanya? Kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur kepada Allah Taala, apa cara dia? Falyabudu rabb hadzal bait. Allah Taala kata, sembahlah, maka sembahlah Tuhan empunya rumah suci ini. Kenapa dikaitkan dengan hadzal bait? Kenapa dikaitkan dengan rumah suci? Kenapa dikaitkan dengan Kaabah? Baik. Faliwahiduhu bil ibadah, maka hendaklah kamu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan ibadah. Kama ja'ala lahum haraman aminan wa baitan muharraman, sebagaimana mereka dijadikan ataupun diberikan mereka tanah haram yang sejahtera, yang aman, yang damai. Wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk tanah haram ini, tanah haram bumi Mekah ini, dia selamat, dia sejahtera, dia tak boleh diapa-apakan. Wa baitan muharraman, dan juga rumah apa? Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay' wa umirtu an akuna minal muslimin. Ini Nabi sebut, baca firman Allah, innama umirtu an a'budu rabb hadzal bait. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan rumah ini. Jadi Tuhan rumah ini, ada yang mengatakan bahawasanya kaitan disebut rumah itu kerana Kaabah telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada Abrahah. Ingat cerita yang Abdul Muttalib pergi cakap dekat Abrahah tu kan? Dialog Abdul Muttalib dengan Abrahah tu. Abdul Muttalib kata apa? Rumah tu, yang tu, kamu deal lah dengan tuan dia sendiri. Okey? Maksudnya, jadi orang semua tahu empunya Kaabah ataupun Baitullah tu, disebut julukan Baitullah pun, empunyanya adalah Allah, ya. Mereka tahu benda tu. Jadi macam seolah-olah tak ada ruang lah. Ni macam seolah-olah trap kepada Quraisy ni. Maknanya tak ada ruang lah kecuali untuk kamu beribadat kepada Tuhan empunya rumah ni. Sebab dialah yang memberi keamanan. So, kenapa yang kamu nak pergi sembah berhala? Kenapa kamu nak deviate? Kamu nak jauhkan diri kamu daripada penyembahan Allah yang Maha Esa dengan melakukan penyembahan kepada berhala. Maka ini sesuatu yang tidak patutlah. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menjaga kamu, Tuhan yang memberikan keamanan kamu adalah Tuhan yang mempunyai ataupun memiliki rumah ini. Kan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan mereka untuk mendapatkan bermacam-macam jenis nikmat dan juga kehebatan. Wa qawluhu alladhi at'amahum min ju', dan bukan itu sahaja, Tuhan ini bukan sahaja memiliki rumah ataupun Kaabah itu, tetapi Tuhan ini juga yang telah memberikan kamu makan ataupun memberikan kamu kekenyangan dikarenakan rumah suci itu. Rabbul Bait, iaitu Tuhan yang memiliki rumah itu, dan juga Tuhan yang memberikan makanan mereka, mengenyangkan mereka daripada kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan juga memberikan kesejahteraan, keamanan kepada hati mereka daripada sebarang bentuk ketakutan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kelebihan yang banyak kepada mereka dengan keamanan dan kemudahan. Maka hendaklah orang-orang Quraisy ini, hendaklah mereka itu beribadah kepada Allah hanya senya dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya, dan janganlah menyembah berhala sama ada dalam keadaan apa jua pun. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menghimpunkan kebaikan mereka daripada keamanan dunia dan juga keamanan akhirat. Yajma' bainahum amnain, maknanya mereka ini dapat dua keamanan dunia, keamanan akhirat. Maksudnya bila dengan keamanan dunia yang mana mereka rasa sekarang, dengan tauhid mereka dapat keamanan akhirat. Okay, that is the meaning lah. Siapa yang melakukan maksiat kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan ganjaran, akan balas dengan siksaan dan juga azab.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah telah menunjukkan satu percontohan di dalam Al-Quran dengan sebuah kampung yang aman damai, tenang, rezekinya datang melimpah ruah daripada setiap pelusuk tempat. Okey, setiap tempat. Fakafarat bi an'amillah, maka mereka itu telah kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi, maka Allah merasakan kepada mereka, menimpakan kepada mereka pakaian, merasakan. Ni macam satu ayat yang kita panggil agak kita panggil Allah Taala memakaikan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Bila sebut Allah Taala sebut pakaian tu, pakaian ni biasa melekat kan kat tubuh kita kan. Melekat lah, maknanya bila kita pakai tu dia duduk kat ni. Macam rasa betul. Kalau kain tu sedap kan, bila kita pakai kain sedap, kita kata Allah sedap kain ni kan. Bukan kita makan kain tu, tapi kita rasa perasaan sedap, selesa tu. Keselesaan itu. Jadi kalaulah azab tu dipakai kan, maknanya begitu dekatlah azab itu dengan diri orang yang kena azab tu seumpama pakaian. Itu Tuhan nak kata memakaikan pakaian kelaparan dan ketakutan atas apa yang telah mereka laksanakan. Walaqad ja'ahum rasulun, telah datang kepada mereka utusan Allah daripada kalangan mereka. Fakadzabuhum, mereka itu mendustakannya. Fa akhadhahumul adabu wa hum zalimun, dan mereka telah ditimpa azab dalam keadaan mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Okey. Dan inilah kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebenarnya kepada Quraisy, yang mana memberikan kepada mereka ketenangan dalam kehidupan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Kaabah tempat suci mereka sebagai berkumpul, iaitu untuk berkumpulnya orang-orang yang Arab, peniaga-peniaga, pedagang-pedagang, dan berkumpulnya mereka itu kerana menghormati keagungan Kaabah dan juga mengagungkan penduduk Mekah, yang mana terdiri daripada kalangan keturunan yang hebat, keturunan Quraisy ni lah. Tadi kita sebut Quraisy ni keturunan yang ada beberapa tugasan. Mereka diberikan tugasan untuk sidanatul Kaabah, menjaga Kaabah. Menjaga Kaabah ni kerja membersihkan Kaabah dan menukar kelambu Kaabah. Tukar kelambu Kaabah selalu diperbuat masa bila ni, sampai sekarang ni lah. Selalu mereka buat pada musim haji. Tukar kelambu Kaabah. Hari ke-9 Zulhijjah, hari Arafah, semua orang dah pergi ke Arafah, waktu tu mereka akan tukar lah kelambu Kaabah setiap tahun. Okay? Dan kalau dulu kelambu-kelambu Kaabah ni akan diberikan sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawasanya mereka akan berikan kain-kain Kaabah ini, kiswah tu, kepada orang miskin, untuk orang miskin jadikan barang jualan mereka. Ya. Tapi hari ni yang jual kelambu Kaabah orang miskin ke orang kaya? Orang kaya lah jual kan. Satu kepin pun berapa harga dah. Maknanya dah meresap masuk lah macam-macam. Sepatutnya disedekahkan sahaja kepada orang miskin dan boleh mereka manfaatkan. Okay, itu tugasan mereka yang besar lah. Yang kedua, siqayatul hajj, maknanya memberi minum dan juga persediaan makan kepada para jemaah, minum lah, memberi minum. Sebab tu isteri kepada Harun al-Rashid, bila mana Harun al-Rashid nak kahwin dengan dia bagi syarat untuk maharnya tu bukan untuk diri dia, tetapi membina tempat-tempat minum daripada Mekah sampai ke Arafah, yang dinamakan, orang duk namakan sebagai Ain Zubaidah, telaga air ataupun mata air Zubaidah, yang menganjur daripada Mekah
dia punya reservoir dia ada dekat Mekah. Saya tak pasti sama ada dia orang simpan lagi ke tak reservoir tu sebagai satu tanda sejarah. Saya tak pasti sebab Mekah sekarang ni dah agak hebatlah perkembangan sekitarnya, pembangunan dan sebagainya. Saya pernah menjejakilah antara reservoir-reservoir tu, pernah menjejaki, tengok, tangkap gambar apa semua, dan kita tengok juga dia punya line dia tu yang menganjur daripada Mekah sampailah Mina, Muzdalifah, Arafah. Maknanya dia kata kalau nak kahwin dengan aku, mahar adalah bina tali air tu. Jadi binalah. Harun Rashid binalah. Jadi itu adalah salah satu daripada perkara yang dibanggakan, kerja yang dibanggakan. Sebab tu orang yang bukan Quraisy malu. Antaranya Saidina Umar, dia segan juga, dia bukan daripada jalur yang jaga Kaabah. Jadi dia segan, dia macam segan sikitlah, sebab kaum dia, tribe dia tak diberikan tugasan. Tugasan jaga Kaabah ni memang orang tahulah tugasan orang-orang Quraisy, ya. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu yang boleh kita bincangkan. Habis awal hari ni 7.41. Alhamdulillah. Moga-moga ada kebaikan dan ada ni, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengajak kita sama-samalah menghidupkan 10 hari-hari yang awal ini. Tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Sahabat-sahabat kata walal jihad fi sabilillah, hatta jihad pun tidak dapat menandinginya ya Rasulullah. Nabi jawab walal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi syai', kecuali seorang yang keluar dengan hartanya dan juga nyawanya, jiwanya, dan tidak lagi pulang dengan sesuatu pun selepas itu. Maksudnya nak bagilah ni, sabar. Banyak lagi masa, kan. Ini baru opening mukadimah, kan. Mukadimah ni. Yang pertama sekali, maknanya amalan tu begitu hebat sehingga jihad pun tidak dapat. Orang yang berjihad ni mesti mati syahid je baru equal. Maksudnya hebatlah. Tapi kita ni jarang. Orang Malaysia ni jarang memfokuskan kepada perkara-perkara yang besar dalam sunnah. Inilah yang menjadi satu kita panggil benda yang menduka citakan lah, ataupun benda yang what a pity lah orang kata. sedih sebab kita bila kita Allahumma salli ala Muhammad, bila kita memfokuskan diri kita kepada benda-benda yang sebenarnya jauh daripada sunnah, kata Imam Ibn Qayyim kalau tak silap saya, menghidupkan sesuatu yang melanggar sunnah akan mematikan sunnah. Menghidupkan sesuatu amalan bid'ah akan mematikan sunnah. Mati sunnah. Sebab apa? Sebab kenapa mati sunnah? Sebab sunnah akan dilupakan. Jadi orang lupa sunnah. Imam Nawawi kata antara amalan yang terbaik. Ini baru masuk. Baru lagi masuk, kan. Amalan yang terbaik adalah yang pertama sekali bersegera melaksanakan ibadah, yakni solat. Sahabat-sahabat Nabi akan lebih banyak bersegera untuk ke masjid, bersedia untuk melaksanakan solat. Okey, itu adalah amalan yang mereka lakukan pada 10 hari pertama dalam Zulhijjah. Cepat-cepat segera mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Itu nombor 1. Nombor 2, kata Imam Nawawi kata amalan-amalan yang 10 ni antara yang paling utama juga adalah dianjurkan kepada kita untuk melaksanakan puasa. Okay, so puasa daripada hari pertama sampai hari ke-9. Hari ke-10 tak boleh puasa, babe. Itu hari raya. Okay. Hari 10, hari 11, hari 12, hari 13 tak boleh puasa. Itu adalah hari raya. Sekejap lagi kita story sikit. Apakah hari-hari ni apa benda?
Okay. So baru kita tahu, oh ni hari ni sebenarnya macam ni, hari ni. Dia ada nama-nama dia dalam bulan Zulhijjah ni, ada speciality sikit. Yang kedua puasa, terutamanya puasa hari Arafah lah. Okey, tahun ni macam mana nak apa nama tu, kita panggil synergize between hari Arafah dengan puasa Arafah. Sebab kita punya 9 Zulhijjah hari Sabtu, Mekah punya 9 Zulhijjah hari Jumaat. So macam mana Ustaz? Kita nak puasa yang mana? Senang je, apa susah? Puasa je lah dua-dua. Kan? Sementara dah disuruh puasa daripada 1 Zulhijjah, apa salah? Puasa je lah dua-dua. So happens to be hari Jumaat, kita puasa kat sini 8, dekat Mekah 9. Jadi berdasarkan keumuman. Ini berdasarkan keumuman. Tapi tak payahlah pula you all, tak kisahlah you all nak samakan timing ke whatever ke, tapi jangan jadikan itu sebagai ritual yang rasmi. Itu yang tak boleh tu. Tapi sekadar keumuman, para ulama bagi kebenaran bahawasanya membenarkan pada hari Arafah tu orang yang bukan haji pun boleh turut berdoa. Doa je lah kan. Hence doa ni adalah amalan ketiga yang boleh kita amalkan pada hari Arafah. Mesti ke align dengan timing? Not necessarily. Berdoalah. If you all nak align, you all dah malam. Sana petang. Masih petang. So nak align, buat align. Tapi jangan buat pula. Maknanya jom kita kumpul ramai-ramai, kita doa ramai-ramai, ataupun kita ni, itu dah macam meritualkan benda tu. Nak doa-doa saja. Ini doa saja, masing-masing doa. Doa dalam family dan keluarga, jom kita ambil masa kita berdoa. Maksudnya ambil masa Arafah. Itu terpulang kepada kita. The time frame is open, maknanya terbuka untuk kita. Sebab doa sebentar lagi doa pada hari Jumaat. So kalau hari Jumaat, tempat kita hari Jumaat, doa yang terbaik adalah sebelum daripada, kan kita tahu kan masa-masa istijabah hari Jumaat ni, masa-masa yang Allah Ta'ala terima doa lepas malam Jumaat dan sampai ke maghrib tu. Maksudnya tempat kita tu kat situlah. So kita ikutlah kita punya cuaca, bukanlah cuaca, timing tu timing kita lah kan. Timing kita. Dia suka pelik-pelik. Orang kita ni jangan pelik sangat. Jangan pelik. Oh tak boleh, timing tak sama, nanti tak dapat. Allah Maha Kaya. Timing tu kita doa pun Allah ada, timing sana doa pun Allah ada. Jadi jangan kata, jangan dinafikan. Dan kebetulan pula kita juga pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni confirm ada kelebihan-kelebihannya. Maka kita ni janganlah terlalu sangat. Kita macam seolah-olah kita ni, kita pula nak tentu, nak macam mana, macam kita pula nak peta, sedangkan benda tu memang dah ada dah dekat situ. So tak payahlah kita nak macam, yelah, nak kata beria sangat pula. Orang marah kat saya, kata, apa Ustaz, orang nak beria buat ibadat? Betul, nak buat ibadat beria boleh, tapi beria-beria pun kena follow apa yang disarankan dan juga diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Tadi kita dah sebut tentang solat, kita dah sebut tentang puasa. Puasa, tolong puasa puasa hari Arafah tolong jangan tinggal, ataupun puasa 9 Zulhijjah. Maknanya kalau kita dekat Malaysia tahun ni berbeza, so hari Jumaat kita puasa, hari Sabtu pun kita hayun juga puasa. Hari Ahad kita raya, hari Isnin cuti tambahan sebab raya hari Ahad. Itu mesti ya. Cuti nombor 1 kita cuti yang penting. Okey. Lepas tu apa lagi amalan? Apa lagi tu Red? Amalan. Kita kena banyakkan aksiru, faaksiru kata Nabi SAW, minat tahmid, minat takbir, wat tahmid, wat tasbih, wat tahlil. Banyakkan bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Okey, apa istilah-istilah ni? Tahmid, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nombor 1, tasbih. Banyakkan tasbih. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Okey, itu antara dua kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan. Habibatan 'inda ar-rahman. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah tu tasbih.
Tasbih tu bagi apa nama tu? Bagi banyak lah benda-benda yang Allah Taala suka. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Ringan kat mulut tapi berat dekat mizan timbangan akhirat besok. Tu tasbih. Subhanallah. Sebut berapa kali Ustaz? 1,000, 10,000. Siapa yang paling banyak mengumpat yang kena 10,000. Sebab apa? Sebab we don't want give them apa nama tu opportunity untuk membawang tu. Kan kalau orang suka membawang tanya, Ustaz saya nak beramal berapa banyak? 10,000. 10,000. Selagi tak 10,000 kali jangan mengumpat. Confirm dah dia tak mengumpat. Tak payah kiralah ribu-ribu tu. Kiralah apa yang kita mampu buat. Setiap kali lapang kejap lagi sambil-sambil nak sapu rumah, sambil-sambil nak apa nama tu, itu saya punya kerja lepas ni ya. Suami misali on nak basuh baju, nak lipat baju, nak buat apa. Jadi nak tolong-tolong semua tu, kita bacalah tasbih. Subhanallah, subhanallah. Bila ada kotoran degil sikit lagi, geram sikit, astaghfirullah, astaghfirullah. Betul? Inna lillah, kan? Kan ala kulli gurau-gurau sahabat-sahabat. Okey, subhanallah tasbih. Yang kedua tahmid. Banyakkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebut sahaja. Sebut sahaja, tak payah duduk kira-kira. Boleh nak pakai tele counter? Boleh lah nak tele counter tu kalau ada yang perlukan bilangan. Ada benda yang Nabi SAW sebut bilangan. Ada yang Nabi sebut bilangan. Dan kebiasaan bilangan yang Nabi SAW sebut itu, satu-satu zikir tidak melebihi 100 kali dalam sehari. Kebiasaannya lah ya. Kebiasaan. Tapi kalau nak buat lebih boleh tapi jangan jadikan itu sebagai benda yang mesti. You mesti buat 1,000. Tak boleh lah. Mesti itu tak ada. Mesti itu benda yang datang daripada Nabi itu mesti. 33 tu mesti. 100 mesti. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi sebut 100. 100 tu mestilah. Yang tu mestilah sebab Nabi suruh yang tu. Tapi nak buat lebih pada tu, bismillah you buat. Tapi you tak hadkan mana-mana nombor. You tak hadkan apa-apa. You just leave it open. Open maknanya buat je lah tahmid. Nombor ketiga takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan bila kita sampai 9 Zulhijjah, bear in mind bila sampai 9 Zulhijjah sudah bermula takbir muqayyad untuk apa nama tu takbir hari raya haji bermula waktu subuh. Ini pun banyak kita tinggal. Orang kita tak biasa. Orang biasa pagi raya aja takbir. Tapi sebenarnya daripada 9 Zulhijjah lagi kita sudah disunatkan untuk bertakbir pada takbir muqayyad bermula daripada 9 Zulhijjah sampailah 13 Zulhijjah mengikut waktu solat. Okay guys. Itu semua yang apa nama takbir lah. Dan takbir mursal berlaku pada malamnya. Malam hari raya tu sampai besok pagi dilakukan oleh sahabat-sahabat, antaranya Ibnu Umar meriwayatkan Sayyidina Umar dan sebagainya. Sahabat-sahabat melakukan di pasar-pasar, di apa nama lorong-lorong rumah, di masjid-masjid, di tempat-tempat keramaian dan orang ramai dan sebagainya, mereka bertakbir. Maka ini adalah satu ni. Baik, yang seterusnya tahlil. Tahlil adalah mengucapkan la ilaha illallah. Itu adalah tahlil. Not necessarily buat majlis. Orang kata, kena buat majlis tahlil. Tak. Sebut je. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa tengok mat kilau? Yang sin-sin nak mati-mati tu kan? La ilaha. Kan mat kilau. Kan? Tahlil lah. Maknanya sebut je lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebut saja. Apa nama nak buat style laju-laju, tenang-tenang. Bila Allah Ta'ala sebut ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir itu menenangkan jiwa. Kalau dah beringut-ringut, head banging, tenang apa? Itu bukan tenang tu. Itu head banging. Kan? Tenang ni tenang, zikir tenang. Astagfirullah, subhanallah. Tuan-tuan ya, sebenarnya apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dalam agama kita sudah sempurna dan juga sudah mudah untuk kita buat. So practical, sangat practical. So cuba. Kita duduk ni kan. Saya pernah buat eksperimen lah. Saya pernah buat eksperimen ni. Okay. Bukan kata nak nasyid tak
tak salah tak, nasyid lah, nak nasyid selawat semua boleh. Tapi saya ajak sahabat-sahabat, saya kata cuba kita melihat kepada arahan Allah. Allah kata la tarfa'u aswatakum, Allah kata ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, la tarfa'u, jangan angkat suara kamu fawqa sautin nabi, lebih daripada suara nabi. Saya tak ingat mana ulama yang sebut, dia kata Qadhi Iyad kalau tak silap lah. Qadhi Iyad kata, dia kata apa? Dia kata suara kamu jangan tinggi bila address dengan Nabi SAW, hatta kat pelusuk mana sekalipun, sebab sampai. Macam itulah. Kan apa, innalil malaikah sayyahin, kan Nabi sebut malaikat-malaikat ada yang menjadi duta-duta. Duta apa? Duta bawa selawat. Bila kita selawat kepada Nabi SAW, selawat tu akan disampaikan terus kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi selawatlah. Jadi kalau Qadhi kata jangan angkat suara. So macam mana jangan angkat suara? Kita slow-slow lah. Cuba kita duduk bertenang-tenang, kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala. Sebut dalam keadaan yang tenang, dan seolah-olah macam kita ni memang, yelah, kalau kita puji isteri kita ataupun kita puji orang yang kita sayang, kita tak cakap pun kuat-kuat kan. Kalau isteri kata masak sedap kan, kita cakap macam ni, masak sedap lah, macam tu kan. Tu orang kata apa benda suami aku ni kan. Kita pergi kat dia, kita kata Masya Allah ya, sedapnya yang masak. Kita cakap slow-slow lah, betul tak? Tapi kalau dengan Nabi SAW, kenapa kita nak tinggi-tinggi suara? Kadang-kadang saya pelik-pelik juga, walaupun yalah masa dulu-dulu kecil-kecil seronok, tapi bila dah remaja, dah dewasa sikit, tengok benda tu rasa macam tak kena pula. Bila baca ayat ni lagi macam rasa tak kena. Bila kita selawat waktu tarawih tu kan, orang sana yang belakang bertempik, sallallahu alaihi, nak marah ke Nabi ke apa kan? Apa keheh komen ni? Jadi saya pun jadi macam Allah, peliknya lah. Jadi tak indah dah selawat tu, jadi macam tak. Dia semangat apa sebenarnya? Apa yang semangatnya? Nabi bila address dengan Nabi SAW, address dengan suara yang rendah. So kita cuba masing-masing boleh cuba. Saya pernah cuba dapat satu kumpulan, saya kata jom kita selawat. Cara kita selawat mudah saja. Kita cakap slow-slow, jangan tinggi suara, kita gunakan tone suara yang paling rendah dan hayati selawat tersebut. Memang mengalir air mata seorang-seorang. Bukan nak suruh menangis pun. Menangis ni Allah Ta'ala bagi kita. Nak menangis ni. Kan? Tapi itulah cara kita address dengan Rasulullah SAW. Jadi janganlah duk buat benda-benda yang pelik-pelik. Okay. Itu mana tadi? Itu amalan tu. Kemudian amalan yang paling disukai juga bersedekah. Sedekah. Bagi sedekah orang, bagi sedekah banyak-banyak. Bagi sedekah yang kita mampulah. Tak mampu sedekah harta, sedekah dengan tenaga. Sedekah dengan idea, sedekah dengan minda. Okey. Lagi apa? Mudahkan urusan orang. Kita bekerja kat pejabat, mudahkan urusan orang yang datang, mungkin orang yang datang nak buat urusan dengan kita mudahkan. Bukan langgar SOP ataupun langgar ni, tapi memudahkan. Ada beza melanggar dan memudahkan. Okay. Yang seterusnya, amalan terbaik apa? Sembelihan lah. Hari Raya Haji. Sembelihan, korban. Semua yang dah buat korban, maka siapa yang dah berniat, jangan potong kuku dah lah. Jangan cabut bulu tiak, gunting rambut apa semua. So jangan pula bila kita pergi jumpa orang, ini apa you ni tak kemas ni, janggut pun tak ni, jambang pun dah berbulu dah macam Wolverine dah tengok. Come on lah. Perkara tu jangan disebut kot dalam 1 hingga 10 ni, sebab orang tengah duk buat berkorban. So rimak-rimak macam tu tak payah. Kita adalah orang yang beragama, kita kena agungkan syiar. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itulah orang-orang yang mengagungkan syiar Allah, itu tandanya takwa dalam hati dia.
Okey. Jadi kita lakukan ibadah kurban. Siapa yang mewakilkan kepada masjid surau tempat dia, tolong pada hari kejadian tolong pergi tengok. Sebab Nabi SAW suruh Fatimah pergi tengok sembelihan kurban itu berlaku, haiwan kurban itu disembelih. Kita nak tengok, nak hayati apa yang Nabi sebut, sesungguhnya darah itu sudah mendapat kedudukan di sisi Allah sebelum ia mendapat kedudukannya di atas bumi. Maknanya darah tu belum timpa bumi lagi sudah mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak hayati all those things lah pada hari raya kurban. Tolong jangan bila dah swastakan kat masjid surau, lantaklah kita tunggu je lah daging sampai. Tolonglah kan. Kalau ada masa boleh tolong pergi lapah, boleh tolong. Kalau tak ada masa lapah, at least pergi cakap ada apa yang boleh saya bantu sikit-sikit. Aku nak bantu apa? Bantu ke, cukup ke air, petugas-petugas nak minum air, ada ke, saya pergi beli. Contohlah, ya, banyak benda yang kita boleh buat untuk menghidupkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. 8. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Berjaya juga ya sampai pukul 8. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Tok Red untuk menutup bukan membuka persoalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diucapkan pada Ustaz Husni. Seterusnya saya jemput para guru, para sahabat, jika ada soalan, pertanyaan, bolehlah diutarakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Cikgu Hasimah, disilakan. Terima kasih dengan apa nama? Tadi sebenarnya saya nak tanya Ustaz lah berkaitan dengan amalan 10 hari pertama Zulhijjah ni kan. Yang pertama nak tanya, tadi Ustaz ada sebut tentang takbir muqayyad ke apa ya, ada dua. Jadi yang tu adakah macam mana ya Ustaz? Macam ni cikgu. Takbir muqayyad ni adalah takbir yang berkaitan dengan solat fardu. Okey, maksudnya dia terikat dengan solat fardu. Setiap kali solat fardu, habis saja solat fardu kita takbir. Itu namanya takbir muqayyad. Maksudnya lepas solat subuh bermula 9 Zulhijjah kita takbir lah. Okay, lepas solat takbir raya tu Allahu Akbar Allah. Lepas tu An-Nadi pun ada buat kan, selalu An-Nadi buat kan. Bolehlah. Bolehlah pagi tu kan kalau nak buat takbir lepas subuh. Contoh pagi raya dah tak ada dah. Pagi raya semua orang ruyuk lah. Masing-masing ada yang nak balik kampung lah, macam-macam. So 9 pagi lepas subuh boleh lah kalau kata nak, kalau saja nak kita nak hidupkannya. So lepas zuhur sekali takbir lagi, lepas asar sekali takbir, lepas maghrib isya, samalah sehinggalah pada hari ke-13 pada waktu asar tu last lah, tu cut off point untuk kita takbir lah pada hari ke-13. So dia berkaitan dengan waktu-waktu salat, maka itu disebut takbir muqayyad. Muqayyad ni qaid ni terikat, maksudnya terikat dengan sesuatu perkara, syarat dan sebagainya. Yang kedua disebut takbir mursal. Mursal ni terbuka, takbir yang terbuka yang tidak terikat dengan waktu solat. Jadi bermula takbir mursal untuk hari raya Aidil Adha sama macam hari raya Aidilfitri, iaitu selepas maghrib pada malam 10 Zulhijjah, malam tu lah. Besok nak raya malam tu macam sama macam hari puasa last, malam tu start lepas maghrib takbir, boleh dibuat berterusan sampailah ke pagi besoknya. Pagi besoknya tu bila sebelum sembahyang hari raya. Dan sembahyang hari raya Aidil Adha disunatkan untuk dilakukan sesegera mungkin setelah naik matahari. Maknanya dah waktu naik, lepas naik matahari tu waktu yang paling waktu terawal duha tu patutnya itulah yang pertama. Sebab apa? Sebab kita nak laksanakan ibadah korban selepasnya. Fasalli li rabbika wanhar. Solat untuk Tuhanmu dan sembelihlah haiwan korban. Jadi utamakan solat pagi tu awal sikit lah. Kalau bulan raya puasa itu kita sembahyang mungkin 8.30, mungkin kali ni kita sembahyang mungkin 8. Sebab apa? Sebab kita nak segerakan untuk buat korban tu kan. Itu beza sebab
raya puasa nak bagi ruang orang nak ambil waktu afdal bayar zakat fitrah iaitu pada pagi hari raya. Cadangan. Tahun ni tak boleh live An-Nadi sampai tasyrik. Allah. Lockdown Ustaz. Berani boleh tapi takut tak ada orang. Tak apa lah, cadangan diterima. Kita serah pada Tok Rek lah buat mana. Oh, Tok Rek kata bayar. Masya Allah, Masya Allah. Okey, Tok Rek kata bayar. Kita yang anak-anak An-Nadi ni kenalah memberi sokongan ya. Jangan ruyuk pula. Saya memang doubt lah. Zohor hari raya tu memang ramai lah ruyuk. Pagi okey lagi. Zohor tu ramai lah yang ruyuk. Jadi begitulah cikgu. Apa yang boleh kita kongsikan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Tok Rek boleh nak tanya soalan? Dr. Irwan kalau nak tanya tu kita sangat alu-alukan. Silakan. Nak tanya sikit lah sebab sempena dengan 10 hari, 9 hari Zulhijjah ni. Apa pandangan Al-Fadhil Ustaz Husni mengenai sekarang ni? Bukan Viber. Kadang-kadang saya nak terbaca lah ada apa macam sahabat-sahabat kita Alhamdulillah yang dapat peluang untuk mengerjakan haji ni. Macam nampak sekarang ni ada macam trend sikit dia sama ada yang pertama dia nak sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Yang kedua dia kata bagilah hantarlah teks doa dan sebagainya, dia akan baca lah teks doa tu depan Kaabah dan sebagainya. Nak tanya pandangan Ustaz lah. Betul screenshot. Lepas tu buat macam tu lah kan. Lepas tu sekali lagi buat selfie. TikTok. Okey. Terima kasih. Yang pertama, saya membuat pembacaan semula lah kepada mengirimkan selawat kepada baginda Nabi SAW ni, mengirimkan salam dan selawat ni. Dia adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama. Saya tak ingat dia punya reference dia, tapi benda tu ada dibuat. Cuma cumanya begini. Macam hadis yang saya sebutkan tadi, innalil malaikati sayyahin. Malaikat-malaikat ada di kalangan mereka yang menjadi duta-duta yang sentiasa berterbangan, membawa selawat sampai kepada Nabi SAW. Maksudnya bila kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salawat Ibrahimiyah yang kita duk baca. Tok Guru ni Aziz kata, ada kau selawat hak paling comel kali. Tuhan tak ada selawat paling comel melainkan tu selawat hak Tuhan letak dalam semaya. Hak letak dalam semaya tu lah. Itulah selawat paling padu sekali. Selawat paling power sekali sebab dalam semayang boleh baca. Kan? Bukannya biasa-biasa. Kan? Jadi angkat letak dalam semayang, kena baca dalam semayang. Makanya itu selawat yang terbaik lah. Ataupun kita sebut Allahumma salli wa sallim ala Nabiyina Muhammad. Kita sebut gitu. Belum apa-apa lagi kalau kita kirim dekat kawan kita nak lalu Movenpick lagi, nak pergi apa airport lagi, sudah sampai airport mau check in barang apa semua, kita sebut je Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puing, sampai dah. Puing tu ni soundtrack lah ya. Okey, sampai terus. Jadi An-Nadi dot adjust reban. Ni bahasa Terengganu ni lah. Okey. Jadinya maksudnya macam itulah kan. Nak kata apa amalan pergi sampai tolong sampaikan salam saya kepada Nabi SAW. Okey, kalau saya terima benda tu, kalau saya dapat pesanan-pesanan tu, saya kata insya-Allah. Jom kita selawat sekarang. Saya cakap gitu. Cuba selawat je. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim, ataupun sebut Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebut. Saya suruh dia sebut. Alhamdulillah. Kalau saya tak sampaikan besok, sampai dah. Yang Tuan baca lah ni sampai dah. Siapa nak suruh saya pula? Kan? Tuan sendiri boleh buat, apa saya nak suruh saya? Contohlah. Tapi ni bukan macam surat kita nak mengurat awet-awet kat smart dulu. Kan? Suruh kawan lain yang hantar. Okay? Suruh postman yang hantar. Ni cerita dia, kita sendiri.
Benda boleh buat sendiri. Kenapa nak suruh orang? Tagline baru. Benda tak payah gosok, apa nak gosok? Benda boleh buat sendiri. Nak suruh orang lain buat apa? Kan? Baik buat sendiri. Kan? Lebih baik daripada lidah kita sendiri. Kita sebut sendiri sampai terus kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi kau nak pesan ambillah, kau sekolah. Tapi my preference is that. Macam tu lah. Kalau orang pesan kat saya akan terus cakap kat dia, selawat sekarang, bagi salam sekarang. Dah sampai dah. Malaikat lagi laju daripada kapal terbang Mars dan juga Saudi yang lain. Okey. Tu yang nombor 1. Nombor 2 tadi apa dia tadi? Apa dia nombor 2 tadi? Lupa dah. Doa, kirim doa depan Kaabah. Kirim doa depan Kaabah. Okey. Kirim doa dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar pun pelik. Kenapa kirim doa kat aku? Nabi ni sendiri kalau doa memang confirm Tuhan terima, apa sebab kirim? Maksudnya nak menunjukkan kita ni memang nak ambil manfaat daripada seorang sahabat lah. Okay? Sebab Nabi sendiri sebut doa seorang sahabat bizahril ghaib, dalam keadaan sahabatnya tidak mengetahui, tidak ada hijab di sisi Allah. Jadi kalau dah dia doa, lepas tu dia post pula, lepas tu dia TikTokkan pula, rasanya bizahril ghaib ke tidak? Maksudnya dalam keadaan tidak diketahui ke diketahui? Diketahuilah. So, siapa-siapa nak kirim doa, yes, kirimlah doa. Tak apa. Kita yang dapatkan doa tu, kita pun yes, terimalah doa tu sebab sunnah Nabi SAW buat dengan Sayyidina Umar. Kan, doakan aku, kata Nabi kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar, doakan aku ketika mana dia pergi buat ekspedisi haji umrah dia pergi dulu. Nabi pergi hari yang terakhir, tahun terakhir itulah sahaja yang dapat Nabi masuk, dapat visa lah istilahnya untuk buat umrah kan. Maknanya untuk buat haji dan umrah. Untuk buat haji sebab Nabi buat haji qiran. Jadi pesan doa tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan, saya memang tak bagi langsung lah kiranya. Ini adalah satu bentuk-bentuk entahlah. Bagi saya, macam mana ada idea pun saya pun tak sure lah. Sebab Nabi kata, biarlah kamu doakan dengan keadaan sahabatmu tidak tahu. Kan? Kita banyak sangatlah kita buat benda-benda yang bagi saya adalah melanggar tata cara yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Kita ingat benda tu baik, tapi rupa-rupanya benda tu langgar apa yang Nabi suruh. Nabi suruh kita doa senyap-senyap. Tak apa, doa tu kita terima. Kawan kita ni dia tanya, kau doa tak kat aku? Doa. Tak ada bukti pun. Perlu bukti ke babe? Engkau kawan aku kot. Aku kawan kau kot. Kau tak percaya kat aku ke? Kan ni haji dah ni. Balik haji. Dah haji dah ni. Takkan kau tak percaya lagi kat aku? Kan? Bau ni sekarang ni minyak atar je ni. Takkan kau tak percaya lagi kat aku? Maksudnya bila kita dah bagi, kalau saya dulu kelakar juga zaman-zaman tak pandai dulu kan, masa orang kirim salam, masa orang kirim doa kan, saya bawa listing. Lepas tu bila saya lalu nak bagi salam kat Rasulullah tu depan makam Nabi SAW tu, saya tengok listing, saya tengok polis tu duduk halau. Saya kata bila masa aku nak membaca semua ni? Kan, listing panjang komen. Bila aku nak baca, polis duduk halau. Apa cerita? Kan? Jadi senang. Assalamualaikum ya Rasulullah wa man yusallim alayka ya Rasulullah. Dah habis cerita. Selamat sejahtera atas engkau ya Rasulullah. Dan siapa yang beri salam ke atasmu ya Rasulullah? Confirm lah dalam listing tu semua dah ada. Kan? Lepas tu doa. Doa ni pula, siapa yang pergi haji, mungkin ada lagi sahabat-sahabat kita yang belum pergi haji. Siapa yang pergi haji, sahabat-sahabat kita kirim doa, cara kita nak doa yang pertama sekali adalah puji Allah dulu. Itu dia punya kronologi Business valid. Betul-betul Bro Syukri. Business valid doa kan. Ada yang sampai buat business pula. Siapa nak doa padu 500. Doa bisa-bisa RM5. Okey. Snap gambar itulah dah macam trend. Pelbagai negara lain buat pun. Negara lain buat tidak menjadikan benda tu mesti negara Malaysia buat. Kan, lantak demo nak buat apa pun kan. Yang pentingnya kita yang betul-betul doanya. Okay, so
doa kepada ni puji Allah Taala. Nombor 2 puji Rasulullah SAW, selawat. Nombor 3 doakan untuk diri sendiri dulu. Ini ada dalam Fiqhul Adiyati wal Adhkar, karya Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad kalau tak salah. Okey, baca doa dia, dan juga Bakar Abu Zaid tulis dalam kitab dia juga, dalam kutaib kecil dia pasal doa. Okey, puji Tuhan, puji Nabi SAW. Doa diri sendiri dulu. Doa dulu. Diri sendiri dulu kita dulu. Settlekan. Lepas tu baru doa untuk mak bapak ke, kawan-kawan, sahabat handai semua. Okay. Itu dia punya kronologi. Alright. So, don't worry lah, insyaAllah. Kalau ada betul-betul sahabat-sahabat yang ingat, dia akan ingat lah masa-masa, bila-bila masa dalam any ketika. Mereka itu berada di tanah haram. InsyaAllah. Tak ada jadi masalah. Dan doa yang macam tu lagi sincere sebenarnya sahabat-sahabat, lagi betul-betul, lagi betul-betul ni. Saya kirim juga sahabat-sahabat kata tolong doa dekat ni saya, dekat ni tolong doakan sekian, sekian. Doakan kepada sahabat kita. Saya tahu ada sahabat yang mungkin dalam kesusahan. Kita minta tolong doa, jangan lupakan dia dalam doa kita. Jadi doalah. Jadi janganlah tegak-tegak gambar, janganlah buat TikTok, janganlah buat apa benda, jangan, itu semua merapu mengarut. Ibadat ni untuk kita share dengan Tuhan, bukan untuk kita share dengan insan. Wallahualam. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ada Amri Zaili, ibarat siram pokok bunga rumah sendiri baru siram pokok bunga rumah jiran. Lain tu. Dia ni memang rajin siram pokok bunga jiran. Dia siram pokok bunga jiran tu lain tu. Ini klasik ni. Ada soalan lagi sahabat sekalian? InsyaAllah. Tak ada soalan. Okey, jadi kalau tak ada soalan, saya mohon izin untuk kita selesaikan kuliah subuh pagi ini. Kita pohon Fadil Ustaz untuk membacakan doa. Silakan Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق وزينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz atas ilmu yang disampaikan pagi ini. Memang cover banyak sudut. Alhamdulillah kita kupas surah Al-Quraisy berkenaan ibadah 10 hari pertama Zulhijjah sebentar tadi, selawat Ibrahimiyah, doa dan juga soalan-soalan yang dijawab oleh Ustaz sebentar tadi. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan bertemu pada minggu hadapan pada hari Sabtu dan Ahad. Seperti biasa kuliah subuh insyaAllah atas kelapangan pada Ustaz Ismail Cikgu dan juga Ustaz Ahmad Husni. Saya juga nak mengambil kesempatan. Minggu depan dah raya dah, babe. Dah raya. Okey, kalau dah raya kita postpone. Takbir. Takbir kita tengok insya-Allah nanti saya bincangkan. Saya juga ingin menjemput sahabat-sahabat yang ingin join grup WhatsApp Anadi, dipersilakan linknya di situ, dan juga menjemput sahabat-sahabat sekalian yang mana ada menjalankan sebarang perniagaan yang nak kami promosikan di FB Anadi. Dipersilakan kontak siapa-siapa sahaja, kita akan bantu, malahan kita boleh bekerjasama melajukan perniagaan anda lah. Macam baru ni ada Adik Akmal SPM 2010 tu, dia buat jersey t-shirt, jadi kita bekerjasama, mereka yang buat, kita promo lah, dan kita jaga tasasusila dia dari segi design dan juga logo semualah. Dan ambil kesempatan, kebetulan Dr. Irwan ada kat sini, saya pun nak promosikan kedai beliau, kita panggil apa, kafe di Taman Tun Dr. Ismail, namanya Little Burke. Very ambience dia very nice di TTDI.
yang berpuasa mungkin boleh buka puasa. Buka sampai pukul berapa Dr. Irwan? Malam. Alah, kita buka sampai pukul 7 je. Oh, okey. Hari biasa pukul 5 Satu Ahad je pukul 7. Tapau. Tapau boleh. Wow, insyaAllah very nice ambience lah dekat TTDI tu. Tanya Irwan dan isteri lah. Dan juga sahabat-sahabat lain yang ada perniagaan, maklumkan pada kami. Okey, dengan itu saya rasa kita bertemu di lain acara. Terima kasih Ustaz, terima kasih Cikgu. Kita sudah dengan surah Kafarah dan surah Wa'as sambil buka kamera boleh ambil gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.